So kita akan start dengan bahagian C. So soalan bahagian C ni, kalau korang tengok kat sini, dia terus yang ada daripada tahun 2011 sampai 2018. Yang ada kat sini, momentum. Maknanya 2.1, 2.2, 2.3. Okay, so maknanya 2.1 tu yang motion, yang 5 perkara. Displacement, acceleration, velocity, okay, final velocity, time, yang tu tak ada. Okay, kalau ada pun dia part lah, dia sikit-sikit je. Okay, 2.2 graph pun tak ada dekat C ni. Okay, lagi 2.3 inertia pun tak ada kat sini. So dia masuk 2.4, which is start with momentum. So momentum, formula dia korang pun ingat, mass times velocity. And recap balik, velocity tak boleh jadi kosong, mass tak boleh kosong. Right, mass tak boleh kosong. So another thing about momentum, korang kena ingat kalau cikgu buat contohnya 5 ms, 5 kg ms negative 1 and negative 5 kg ms negative 1, the difference is just direction. Okay, the momentum is the same, the difference is just momentum. Positive mean the object moving to the right, and the negative mean the object move to the left but with the same amount of momentum. Momentum dia sama but dia punya direction is different. And another thing is principle conservation of momentum, prinsip keabadian momentum, which is you know that dia kata apa? Total momentum before we equal to total momentum after. Okay, and bila the last one is korang kena ingat type of collision. There's 3 type of collision. Okay, so here diagram 11.1 show a structure of rocket. So the rocket work according to the principle conservation of momentum. Okay, so rocket bila kata principle conservation of momentum, maksudnya ada 3 type of collision tadi lah. So rocket surely lah based on explosion. Macam baru ni kan roket baru naik kan, baru naik ISS. The first rocket yang naik daripada tanah US sendiri. Selalu tumpang tanah orang buat kat Rusia. Hari ni kali tu dia naik kat tanah sendiri. Okay, so dia punya konsep adalah ada soalan apa ni? Cikgu yang shape of arrow. Shape of arrow semalam aerofoil. Aerofoil pula, aerodynamic. Memang katanya aerodynamic, tak apalah. Cikgu pun tak boleh nak argue. Okay, so balik pada roket. Okay, so roket orang yang naik sampai atas tu kan, yang naik sampai angkasa, kat mana dia duduk? Dia duduk kat atas ni je. Yang kat sini je. Yang dalam ni je. Yang lain ni sebenarnya ada peringkat. Dia ada 3 layer sebenarnya. Okay, dia ada 3 layer. So letup yang pertama, okay, dia tolak. And then give another thrust, keletupan kedua, naik lagi, and the last thrust. Sampai dia dah keluar tu maksudnya sampai pada satu distance yang gravity dah tak boleh nak tarik dia. Okay, gravity dah tak boleh nak tarik dia. So at that position, dia akan start, kalau dia dah sampai situ, dia akan start orbiting. Maksudnya dia akan keluar and dia akan pusing bumi. Okay, kenapa dia pusing bumi? Because yang tu korang tak belajar lah. Yang tu dipanggil gravitational force. Okay, gravitational force. So kita tak belajar, korang syllabus tak ada. Macam mana dia balik? Oh, dia balik daripada atas, dia sama juga, dia thrust kan, dia tolak balik, maknanya dia tolak balik turun ke bawah. And bila masuk balik atmosfer kita, dia jatuh lah sebab dah masuk atmosfer, dia akan ditarik oleh gravity. Alright. Okay, so dulu susah lah. Dulu kena buat matematik, sekarang dah senang, ada GPS. Okay. State the principle conservation of momentum. Yang ni korang memang kena ingat. Okay, so apa jawapan dia? Cikgu minta korang punya jawapan dulu. State
State the principal conservation of momentum. Apa jawapan dia? Okay. So jawapan dia adalah, apa perkataan yang wajib ada? Apa perkataan wajib ada? Ni yang total momentum before collision is equal to the total momentum after dia. Ya betul. Itulah prinsipalnya. Itulah yang korang kena tulis. Total momentum. Perkataan total tu yang kena ada. Total momentum before collision is equal to total, kena bubuh sekali, equal to, sekali lagi tulis total momentum after the collision. Okay. So itu dia punya ni, principle conservation of momentum, satu markah. Okay, because this is section C, so mesti ada kira-kira. Mesti ada kira-kira. So ini tadi total momentum dah. Okay, explain in term of principle conservation of momentum how the rocket is launched. Okay. So untuk kita roket tu launching, kita tengok B dulu. Sebab B tu dia ada kait, bukanlah kait, tapi cikgu rasa kalau cikgu nak terang A2 adalah senang lepas kita buat soalan B. Okay, so soalan B. Soalan B kat sini 10 markah. Okay, kena pilih. So essay bahagian C macam biasa korang kena pilih. Alright. So diagram 11.2 show a design and specification. Aduh, apa benda pula ni? Okay. Tadi kat mana? Kat page korang. Julia S. Enter. You dah terkeluar ke apa? Mana? Okay. Alright, so kita ada 4. Kena pilih. Okay, kita ada 4, kita kena pilih. Dia bagi gambar. So ada 2 style tau. Cikgu beritahu saya ada 2 style. Bahagian C punya essay. It is either korang dia bagi gambar macam ni. So from the picture kena ambil 4 benda yang nampak berbeza. Okay, 4 benda yang berbeza kalau dia bagi gambar. And another style is dia bagi table. So yang senang dia sebenarnya bagi cikgu table sikit lah, sebab table kita tak perlu tengok sangat. Sebab dia dah ada dia punya ni. Kalau macam ni kita kena tengok apa different, 4 different. Okay, so yang ni agak baik sebab dia hanya labelkan 4 perkara. So the first one, the air intake, and then the iron blade. Okay, ada 2. Okay, air intake through small opening. Ini pun small opening. Tapi yang bawah ni kita ada big opening and big opening. Okay. Alright. Okay. So itu beza opening. And another one is iron blade. Okay, kita ada iron blade. And kita ada titanium blade. Okay, ada 2. Iron blade, titanium blade. Okay, small combustion chamber and big combustion chamber. Kita ada small and we have big combustion chamber. Okay, so lagi kita ada apa? Last one is exhaust gas through big opening or exhaust gas through small opening. Okay, kita ada big and small. Okay, so ambil masa untuk pilih because when you choose correctly, you already get like 6 marks, free marks. Okay, 6 free marks, 6 markah percuma. Okay, so kita pilih ikut apa yang kita tahu dulu. Ikut apa yang kita rasa antara 4-4 tu mana yang kita confident dulu. Okay, so apa yang korang confident dulu? Oh, satu pun tak confident.
Okay. So kita nak yang mana? Air intake through big opening. Okay, big opening. Okay, cikgu ambil blade dulu, blade. Kita ambil mana blade? Sebab blade tu ada beza juga antara iron dengan titanium. Okay, beza dia apa? Iron, dia rusting. Dia berkarat. Okay, titanium dia tak berkarat. So, kita akan ambil titanium. Okay, titanium. So, sekarang ni tinggal dua pilihan. Pilihan kita tinggal titanium, Q dan juga S. Okay, so yang lain padam. So, tengok dua tu je. Okay, and then seterusnya kita nampak tu ada beza yang besar. So the first one is air intake small opening, air intake big opening. And then kita ada small combustion chamber, big combustion chamber. Dia punya tu yang lain semua different. Okay, so yang pertama kita kena faham macam ni tau. Yang ini dekat mana? Ini maksudnya dekat bahagian kapal tadi, tempat yang dia nak hasilkan kapal pula, roket tadi kan. So principle conservation of momentum maksudnya macam ni. Bila dalam ni, okay, ni nampak ni ada liquid hydrogen and everything. So, okay, kena masuk kimia sikit. Apa syarat untuk berlaku pembakaran? Combustion. Apa syarat utama nak berlaku pembakaran? Ada oksigen. Yes, ada oksigen. So, kalau ada oksigen, oksigen datang dari mana? Basically, the oxygen came from the air, daripada udara. So, dia nak udara masuk and then okay, so dia nak udara tu masuk. Okay. So udara tu masuk and then kat situ bila dah udara masuk dia combine dengan ni dekat big combustion chamber. So bila ada big combustion chamber maksudnya kita akan ada more energy, okay, more heat energy because dia berlaku pembakaran kat situ besar. So more heat energy. And then that energy buat apa? So that energy ni kan ada titanium blade. Okay, so titanium blade. So the heat tu dia akan keluarkan kat sini exhaust. So yang ini akan okay, maknanya banyak ke sana. Okay. So apa jadi? So dia akan boleh tolak dia untuk bergerak ke sini. Macam itulah. So anggap benda ni tegak ke atas balik. So dia tolak ke bawah and dia boleh naik ke atas. So dia akan start. So ni boleh rotate lah. The blade boleh rotate. Okay, the blade tu dah boleh rotate. Okay, so itu yang kita nak ni lah. So first air intake. Kenapa ambil air intake, big air intake? More oxygen. Selalu kita tak tulis oksigen lah. More air can enter the chamber more heat. Okay, titanium. Okay, titanium does not rust. Big combustion chamber.
Bigger amount of heat produced okay. Exhaust gas through small opening. Okay. Alright. So, itu 4 alasan. Okay. And then, nanti jawapan ni nak bagi tahu apa? So, kita tulis last sekali. The most suitable engine is S. So, nanti blade tu dah boleh bergerak. Okay, because ulang balik. Okay, because ulang balik, ulang. Because the air intake through the big opening, it use a titanium blade, has a big combustion chamber, and the exhaust gas through small opening. Okay, so ambil tu dulu. And if you have any further question, boleh tanya. Cikgu, Yes. tapi kenapa kalau ada engine dia punya exhaust dia tu, exhaust dia macam besar macam roket, kenapa dia tak buat kecil? Exhaust dia macam mana? Again? Exhaust dia diameter dia besar. Sebab lagi kecil lagi bagus ke dia macam dia ada sampai satu tahap mana kalau dia lagi kecil daripada tahap tu dia lagi backfire macam diameter exhaust tu. Diameter exhaust, okay. Untuk apa? Diameter exhaust untuk engine ni, contohnya engine ni, jet engine ni. Dia lagi kecil lagi bagus ke dia cuma ada sampai satu tahap je? Tahap tu je. Dia mestilah ada okay, kalau dalam engineering kan, dia memang akan kaji the optimum sizing. Dia kadang-kadang kecil sangat pun tak bagus. Besar sangat tak bagus. Dia mesti ada optimum. Dia tak mestinya lagi kecil lagi bagus, tak. Sometimes kalau dalam engineering mungkin bila dia kecil sangat, because gas tu keluar terlampau laju nanti, maksudnya nanti bukan terlampau laju. Maksudnya sebab terlampau kecil, dia tak boleh compensate dengan the amount of heat yang kat dalam. So at the end nanti dekat dalam tu rosak. Dia kena the amount macam tau. Dia akan kira berapa heat yang ada dekat dalam, berapa yang kena keluar. So dia akan ada calculation dia lah. Dia bukannya main besar ni tak. Dia ada dia punya optimum. Memang ada optimum dia. Tu kena study lah. Selalu sekarang dah senang. Sekarang kalau korang masuk engineering nanti dia ada sistem. So korang masuk data, dia akan buat dia panggil simulation. Okay, maknanya orang tak payah nak buat testing terus. Kita pakai simulation dulu. So if this amount, if this size, apa jadi? If this size, apa jadi? So yang tu ada dia punya algorithm lah. So siapa nak ambil engineering sebenarnya, to be honest dengan korang, siapa yang nak ambil engineering, tolong belajar coding. Kalau nak ambil engineering pun memang kena belajar coding. So dia akan ada belajar coding kat situ nanti. Kalau yang macam ni selalunya siapa yang nak ambil software engineering, siapa nak ambil simulation tu software lah. Software engineering. Kalau yang macam ni roket-roket ni Malaysia tak ada pun. Kalau kau nak ambil pun. Dulu dekat UIA kita orang ada aeronautical engineering. Yang ambil 11 orang je. 11 orang je yang ambil. And
student perempuan yang ambil aeronautik waktu tu, waktu batch cikgu ada 2 orang je. Tapi yang bagusnya dua-dua, seorang kerja company dekat Manchester, seorang lagi cikgu tak tahu. Oh, Seorang kerja perempuan tapi dia kerja kat satu company dekat Manchester. Aeronautik. So laku lah, maknanya duduk UIA pun boleh laku apa, belajar overseas, kerja overseas. Okay. Tapi tough lah, cikgu rasa kalau antara kita orang punya courses dulu paling tough Aero lah kot. Tu based on my opinion tak semestinya korang kena ada opinion yang sama. Okay. Dapat tadi, suka hati aku je scroll ke atas. Dah ke? Dah. Dah, okay. Alright. So next, pengiraan. Okay, yang tu cikgu tak terang yang 4 markah tu, sekejap lagi. Right, pengiraan. Okay, so bila pengiraan, in chapter 2 dia boleh masuk mana-mana lah. Okay, even though soalan tu maybe momentum, starting with momentum, but the question might be related to force, might be related to work, related to energy. Dia tak strictly into momentum, soalan ni keluar momentum, tak. Because kalau masuk bahagian C, okay, atau masuk bahagian C, selalunya dia like the whole chapter. Dia bukan on one particular subtopic. Okay, it's like the whole chapter. Maksudnya kalau dia keluar momentum sekalipun, at the end, tengah-tengah tu ke dia boleh tanya bab pasal force, dia boleh tanya pasal work, dia boleh tanya pasal energy. So dia tak ada macam momentum je, tak. Okay, so macam soalan ni, an aircraft has a forward thrust of 1 times 10 to the power of 6. So ini dia dah tak cerita roket, dia cerita aircraft. Okay, as a forward thrust of 1 times 10 to the power of 6, the mass of the aircraft is 4 times 10 to the power of 5. Calculate the acceleration. Okay. Okay, so we go to the first one. Yang ini dia kata ada aircraft, buatlah. Alright. So engine thrust, forward thrust, okay. Engine thrust, forward thrust, 1 times 10 to the power of 6 Newton. Mass 4, wah tebalnya. Ompek times 10 to the power of 5 kg. Okay, ini mudah kot. Okay, apa formula nak pakai untuk cari acceleration? F equals MA. Yang ni F equals MA je. F equals to MA, A equals to F over M, 1 times 10 to the power of 6 over 4 times 10 to the power of 5. So korang akan dapat berapa acceleration dia? Okay, 1 divided by 4, 2.5 2.5 meter per second. Okay, so ingat lagi tak kalau cikgu nak minta tukar kilometer per hour, macam mana? Pakai calculator, macam nak tukar kilometer per hour? Tekan 19 tu, convert betul. Yes, tekan 2.5, tekan shift, tekan convert. Okay, cari butang convert ni, CONV. Okay, cari perkataan CONV. And then tekan 19. Equal. Dapat berapa? Kilometer per hour. 0.694. 0.694. 9444444. Okay. Mak, I slow Oh, betul ke tak betul soalan ni? Yang acceleration tu divided 2.5 meter per second square kan? Unit. Yes, sorry. MH negative.
kilometer per, oh ni itu acceleration lah. Sekejap, kita tak boleh guna ni. Itu velocity, ni tak boleh. Cikgu yang salah. Ni tak boleh pakai. Tak boleh sebab ni acceleration. Yang tu kalau velocity. Velocity boleh. Ini acceleration. Oh, acceleration laju juga lah. Sebab kenapa juga kata laju? Sebab maksudnya macam ni. Daripada laju dia zero, slow lah. Daripada laju dia zero, satu saat dia pergi 2.5 je. Tak laju sangat lah, biasa je. Okay, so kita pergi nombor 2. The aircraft must reach a speed of 85 meter per second to take off. So soalan nombor 2 dia kata dia kena capai 85 meter per second. Okay, persoalan dia 85 ni U ke V? U ke V? Kalau nak take off. V. Yes, this is V. So take off meaning starting with 0. Ni yang hidden. Okay, starting from 0. Okay, calculate the minimum length of runway needed for this aircraft. Okay, so dia nak gerak berapa jarak ni? Dari kosong nak sampai 85 meter per second. So what is this distance or this displacement? Berapa meter? Itu soalan dia. Okay. So yang ni nak pakai yang mana? Ni sebenarnya korang kena ingat balik kinematic equation. We have 4 kinematic equation. A, V minus U over T. We have V square, U square plus 2AS. We have S equals to UT plus half AT square. And last one we have V square, U square plus 2AS. Okay. So sekarang ni, every kinematic equation there's only 4 alphabet. Dia tak ada 5, dia ada 4 je. Okay. So sekarang ni kalau ikut kita ada berapa alfabet baru? Kita ada U, kita ada S, kita nak cari S, kita ada V. Apa yang tak lengkap kat situ? Apa yang tak lengkap kat situ? Which one? Okay, sebenarnya apa benda yang sepatutnya ada? Satu lagi maklumat dia sebenarnya yang daripada atas. Okay, soalan dia kalau bahagian C, kena jawab nombor 1, dapat nombor 1 boleh guna untuk nombor 2. Masalah dia kalau tak dapat nombor 1, nombor 2 sangkut. Tu masalah dengan C. So in this case, so kita akan gunakan, kenapa dia macam tu? Okay, we have A tadi kat atas 2.5. So kita nak guna yang mana? Kita guna yang V square, U square plus 2AS. Cikgu tanda 2 kali another one is this. S equals to half U plus VT. Okay, so itu 4 formula. 4. Cikgu you wrote the same thing. Oh okay, sorry, cikgu berperasan. Thank you Bel. So formula mana nak pakai? So kita pun pilih yang ada U, S, V, A. Okay, pakai The yang last mana? one. Yeah, so we choose the last one. So tu cari. So cuba cari. V square, U square plus 2AS. V square 85 square. Sebab dah meter per second, you don't have to change, tak payah tukar. Tapi kalau kilometer per hour, kena change. Okay? Kalau kilometer per hour, kena tukar to meter per second. But this is meter per second, tak payah tukar. Okay, U is 0. Plus 2. Plus 2.5. Plus S. Okay,
So 85 square. 85 square berapa? Alamak, kita buat calculator. 85 times 85. 7225. 7. Berapa dia? Cikgu tak dapat. Laju sangat. 7225. 7225. Okay, and 5. And S. And S. 7225. Over 5. Okay, so kita bagi 1, 4, 1, 4, 4, 5. Rasa gempak pula congak. Okay. Tu dia. Okay, so kalau in SPM betul, nasihat cikgu kalau nak choose mana soalan, either you choose number 11 or number 12, because bagian C 11 and 12. 11 will be chapter from form 4. 12 will be chapter form 5. Okay. Any chapter from form 5. So tengok terus soalan hujung. Sebab soalan hujung kira-kira. So tengok terus soalan hujung. Sebab soalan hujung ni, soalan C ni, kalau korang boleh jawab 5 markah free. Kalau tak boleh jawab kira-kira dia 5 markah hilang. So choose yang boleh jawab yang ni dulu. Okay, choose yang boleh jawab yang ni dulu. Okay, and another perkara yang korang kena pilih untuk C adalah boleh tak pilih mana yang sesuai. Macam tu. So kalau boleh, and then it's okay. Alright. So yang terlepas tadi apa? Oh, cikgu terlepas kat sini. Okay, so engine tadi. Macam mana engine tadi? Based on principle conservation of momentum. Okay. Alright. Okay. Right, so first kita kena cerita dulu. Okay, kita cerita apa yang bila kata based on principle conservation of momentum, surely kita kena letak ayat tu lah. Based on the principle conservation of momentum, the total momentum before and after, dalam kes tu tak adalah collision, combustion is same. Okay. Okay. The momentum of the rocket is the same but acting in different direction. So the downward momentum push the rocket up with the same Cikgu lukis sikit. Contoh ni roket tadi. Ni roket. Sekejap. Okay, roket. Kenapa roket suka buat macam ni? Tak kisahlah. Dia sebenarnya yang betul gambar gini. Ada 3 layer. 1, 2. Seorang tu duduk kat sini je.
Momentum total before and after. Hahaha. Okay, collision ke combustion? Alamak. Sorry. Alright, Irene. Okay, so dalam kes ni dia macam ni tau. Maksud cikgu, okay, contoh kata momentum kat bawah ni sebelum, okay, kita cerita sebelum dengan selepas. So ni roket. Okay, sebelum. So mana yang akan sebelum, initially U dia 0 and mass of the rocket and mass apa kat dalam ni, maknanya all di apa tu, minyak yang terbakar semua tu waktu tu tak gerak lagi. So the momentum before walaupun dia ada mass is 0. Okay, so total momentum after pun sebenarnya kena 0. Okay, because total momentum before is 0, total momentum after pun sebenarnya 0. Cuma total momentum after dia ada dua direction. Maksudnya contoh kalau katalah cikgu kata atas ni the momentum is 100,000, contoh je which is surely besar lagi, kg/ms -1. Bawah ni pun kena ada 100 kg/ms -1. Okay, sebab dia different direction, so dia akan jadi 100 ke atas, 100,000 ke atas minus 100,000 ke bawah, so you get 0 balik. So the total momentum still 0. Okay, the total momentum still 0, total dia. Okay, total dia still 0 because dia punya momentum ke atas dengan ke bawah. Okay, so that's why cikgu tulis kat situ the momentum of the rocket is the same but acting in different direction. Okay, so the downward momentum push the rocket up with the same amount of momentum. Okay, so kalau nak tambah boleh juga yang mula-mula tu the total momentum, kalau nak tambah the total momentum of the rocket is 0 as the rocket initially does not move. Okay. Based on principle principle conservation of momentum, okay. So kalau nak tambah kat sini boleh. The momentum rocket is the same but acting in different direction. So the total momentum remain 0. Tarik bawah sikit. Okay, dapat tak? Okay, dapat tak ada idea? Dapat. Okay, but the combustion tu akan hasilkan banyak lah. Maksudnya dia punya combustion tu the heat produced is so massive, sangat besar. Okay, sebab apa dia sangat besar? Sebab dia macam ni tau, untuk lepas daripada
daripada permukaan, bukan permukaan lah, maksudnya untuk lepas ke ruang angkasa, which gravity cannot pull the object back, okay, dia kena achieve this velocity. 11, tak saya cikgu lah, 11,500 meter per second. Dia kena capai ni. Ini kita panggil sebagai escape velocity. So ni kita panggil dia escape velocity. Tapi ni tak belajar lah. Okay, escape velocity maksudnya kalau kita boleh capai that velocity, okay, boleh capai that velocity, kita boleh keluar daripada kita punya apa nama ni, atmosfer angkasa. Kalau lagi laju macam Barry Allen tu, boleh pergi masuk another universe, which is which is that one is another theory lah, tapi itu teori, belum betul lagi. String theory. String theory, bahasa Melajunya panggil teori tetangsi. Teori tetangsi, pelik pula aku dengar. Okay. Dan force pula. Okay, dari momentum, yang ni force 2014. Okay, diagram show a fast train. Ya ke fast? Centak je. The train move fast by levitating on the track. The levitation is due to the magnetic force produced between the electromagnetic base of the train and electromagnet on the track. Okay, so ni dekat, kalau kat Perancis, apa nama Cuba tak ingat nama. Okay, kalau dekat Jepun ada nama dia, siapa tahu? Nama train ni. Shinkansen apa tak? Shinkansen, tak saya cikgu lah. Tak ingat nama dia. Shinkansen kot. So kawan cikgu dia ada seorang kawan cikgu kerja dekat Jepun. Dia duduk luar daripada Tokyo, which is dia punya jarak macam Perlis pergi KL. Okay. Tapi hari-hari dia boleh pergi kerja dekat Tokyo sebab dia naik train. Okay, so bayangkan kalau kata kita pun macam tu. So kalau kita ada kemudahan macam ni, bolehlah Shinkansen, yes. So bolehlah korang duduk kat kampung, esok kerja kat KL, naik train. Okay. So pergi kerja pagi, sejam sampai. Alright. Ni kat KL naik LRT pun sejam nak sampai. Okay, jangan cerita Perlis. So diagram 11 show a fast train. So fast train dia pakai ni lah, konsep electromagnet. Electromagnet kita dah belajar kan. Okay. So the fast train change its speed from 0 km per hour to 360 km per hour in 10 second. Punya laju. 10 saat je, 360 dah. Km per hour. So first one. What is the meaning of speed? Apa maksud speed? Rendang ke apa? Rendang ke? Right. So what is the meaning of speed? Siapa berada jawapan? Okay. Siapa nak cuba? Tunggu jawapan korang. Kalau nak cakap boleh, kalau nak letak kat chat pun boleh. Apa maksud speed? Cikgu buat perkataan awal. Rate of change of displacement. Rate of change. Nak betul dah tapi tak betul. Rate of change of distance. Okay, yang sebut tadi displacement tu untuk apa? Aku mula tertulis displacement pula. Distance. Kalau displacement, velocity. Okay, kalau velocity baru kita guna rate of change of displacement. Okay, kalau acceleration, rate of change
of velocity. Okay. Kalau power, rate of change of energy. Okay. Rate of displacement. Oh, okay. So kat sini kena hati-hati. Tengok. Beza dia, this one speed, distance, velocity, displacement, acceleration, rate of change of velocity, power, rate of change of energy. Okay, apa persamaan semua tu? Semua ni persamaan dia ada time kat bawah. Okay, like velocity, displacement over time. Kalau speed, okay, even dia berbual V juga, speed, distance D over time. Acceleration, V minus U over time. Power, energy over time. So anything yang ada over time, so korang boleh guna perkataan rate of change. Okay. So that's why in chemistry korang belajar the first chapter form 5 apa? Rate of reaction. Kenapa rate of reaction? Sebab over time. Okay, over time. Calculate the final speed. So ni ada kira-kira 5 markah. So calculate the final speed in ms. Okay, ms -1. The acceleration in the unit ms -1. The distance travel in 10 second. Okay, ni semua kinematik kat sini. Okay, semua kinematik. Cuma the first one, macam mana kita nak buat? Okay, 360 km per hour. Okay, cikgu nak buat cara klasik. Kilometer kat bawah, meter kat second. 1 kilometer is 1000 meter. And then, yang ni tolong jangan lupa. Ramai tersilap. Okay, 1 hour, how many second? 3,600. 3,600. Okay, settle masalah. Okay, so kita nak darab hour potong, meter kekal, kilometer potong. Okay, meter kekal, kilometer potong. So potong. 36 potong lagi. Potong jadi 1. So jawapan dia 100, betul? Betul ke? Betul. Meter per second. 100 meter 1 saat. Kau bayangkan kalau lumba lari dengan dia, kalah terus. 1 saat 100 meter dah sampai dah. So the acceleration of the train in the unit of ms -2. Okay, so baru boleh cari acceleration. Nampak dia berkait atas dengan bawah. Kena tahu atas, dapat atas baru boleh jawab bawah. Okay, V minus U over T. V 100, U 0, time dia kata 10. So dapat 10 ms -2. Okay. And then the distance traveled by the train in 10 second. Okay, ini kena pakai kinematic equation. So cikgu pakai S equals to, kita nak cari S. Cikgu boleh pakai ni juga. Half U plus VT. So S sama dengan 1/2 0 campur 100 darab 10. So kita akan dapat 500 meter. Okay. Atau kita juga boleh pakai S equals to half UT plus AT square. Okay. So 1/2 0 10 kuasa 2. Okay. Kenapa je lain? UT sebalik formula dia, patutlah. S equals to UT plus half AT square. Okay, half kat sini. So depan tu dapat 0. So still dapat 500.
Okay, boleh pakai mana-mana. Okay, V square, U square plus 2AS pun boleh. So 100 square sama dengan kosong square campur 2 darab 10 S. Okay, so 1000 1000 bahagi 200 20 20 dapat balik. Sekejap, aku salah ni. Okay, bagi balik dapat 500. Okay, kenapa boleh guna 3-3? Kenapa boleh guna 3-3? Sebab kita ada semua huruf, which is kita nak cari S. Kita ada A 10, kita ada T 10, kita ada V 100, kita ada U kosong. Semua huruf kita ada. So kalau semua huruf ada, you can choose any equation. Okay, gunalah mana-mana pun akan dapat. Right. Yang kena pilih tu kalau if you only have 4 information. Okay, if you only have 4 information, you need to choose. But if you have almost every information kecuali tak ada S, maknanya dah ada 5 huruf, tinggal S je. So bolehlah pilih mana-mana. Okay, clear tak? Clear. Okay. Sekejap, cikgu nak tarik charger. Okay. Right. So kita masuk soalan sebelah. Okay, so soalan sebelah. Okay, diagram show the, alamak, kenapa hilang tu? Okay, diagram show the cross section of a fast train. So a fast train, a seat, an electromagnet, train, tu dia kat situ. Korang boleh tengok betul-betul, tengok diagram dia. So ni electromagnet, so dia maknanya apa dia buat kat sini, dia repel. So bila dia repel, so that train dia hanya lalu atas landasan tapi dia tak sentuh landasan. So what happen? You have less friction. Okay, you have less friction because that magnet is repelling. Okay, tapi dia bukan magnet yang magnet tu tau, is electromagnet. Electromagnet. So tulis kat situ electromagnet. Okay, so electromagnet, recap balik. Apa dia? Apa maksud? Tengok hafal ke tak? Ingat ke tak? Apa maksud electromagnet? Temporary magnet. Okay, awal tu betul, temporary magnet. Sambungan, temporary magnet. When there is a current Flowing through it. flow. Okay, so kena ada, current flow tu kena ada. Temporary magnet, yes, kena tulis temporary magnet. Tapi yang current flow tu jangan lupa. Okay, temporary magnet when there is a current flow to the conductor. Okay, so next you are required to investigate characteristic of a fast train. Okay, so kita nak cari mana fast train yang kita nak, yang paling sesuai. Okay, so ini style table. Tadi kita tengok kat atas style gambar. Ini style table. So untuk style table, dia lebih mudah lah sebab kita nampak kan table dia apa beza dia. Okay, so boleh pilih mana-mana yang korang rasa ikut, tak semestinya ikut table tau.
boleh pilih ikut mana-mana kotak yang kau rasa oh ni betul. And then cancel out the one yang rasa salah. Okay, first kau nak pilih yang mana dulu? Aerodynamic. Aerodynamic. Okay, good. So kita buang J, kita buang M. Okay, now compare dua je. Okay, so apa lagi comparison dia? Another one yang sama, kita tahu jawapan dia at the end yang sama tu 8 shot coach. So tu dah tahu dah lah. Yang tu confirm. Tu confirm jawapan betul. So kurang-kurang dah dapat 2 markah. Kurang-kurang dah dapat 2 markah. Alright, then high density or low density? Low density, okay, why low density? So low density, the reason is, tengok dia kata apa? Material to build the body, okay, badan. So kalau lower density, the formula is mass over volume. So if you have lower density, maksudnya badan dia tu diperbuat dari bahan yang lebih ringan, lower mass. So bila lower mass, dia boleh bergerak lebih laju. Okay, ni volume ni volume. Okay, density is mass over volume. Okay, mass over volume. So kenapa kita ambil low density? Lower mass. Okay, therefore the train can move faster. Okay, low laju. Okay, betul. Good. So yang okay, laju cikgu. Okay. Apa lagi jawapan? Apa kaitan jisim dengan ketumpatan? Alamak, susah nak cakap. Lower density memang lower mass macam tu. Okay, that's the formula. Density mass over volume. If you have lower density, lower mass. Maksudnya benda yang low density ringan lah. Ringan. Okay. Density tu macam mampat tau. Kalau mampat tu berat. Okay. And then aerodynamic. Okay, kenapa aerodynamic? Aerodynamic tujuan dia kita akan ada less air resistant. Okay, and then nak bubuh yang ni pun boleh. Less air resistant. So it can move faster. Okay, itu dua. Superconductor. What is superconductor? Okay, so itu sebenarnya kena tengok buat elektromagnet. Tapi cikgu pun tak sentuh sangat kat superconductor tu. Okay, superconductor. Okay, kelebihan superconductor adalah dia ada kesan levitation. Okay, and the resistance is low. For superconductor, resistance is okay, so boleh juga buat macam ni lah. Superconductor at its okay, dia sebenarnya kalau jawapan yang ni mudah je. Superconductor can produce levitation. Less friction. So less friction. And when you have a less friction, the train can move faster. Okay. So superconductor dia special. Special dia maksudnya macam ni. Kalau cikgu ada graph dia. Okay. This is for superconductor. You can refer back to my notes. In electromagnet, superconductor, the relationship between resistance, ohm, and temperature.
Okay, the graph will be like this. And then dia habis. Okay, kenapa dia macam tu? Because at this temperature, okay, we call it as TC. TC tu maksudnya at a critical temperature, kita nampak graf tu dah hilang. Maknanya kalau contoh nilai dekat bawah ni, no resistance, resistance is 0. Okay, so lower than the critical temperature, the resistance will be 0. Okay, 0 maksudnya apa? Maksudnya current can flow without resistance. Okay, tak siapa halang lah. Current tu lalu banyak. Okay, so kesan dia nanti dia akan ada kesan levitation. Levitation maksudnya because of that dia terapung. Levitation tu macam mana? Levitation tu macam, okay, kejap. Cikgu check. Cuba tunjuk aku orang Okay, dia ada yang ringkas lah. Cuba tengok. Cuba tunjuk kalau ada Okay, share. Okay, ini contoh yang mudah lah. Okay, so ni kesan levitation. Okay, nampak tu. Di antara bawah ni elektromagnet. Okay, kalau nampak cikgu punya mouse tak nampak Alamak. Okay, tak nampak pula mouse cikgu. Okay, so nampak tu dia tak sentuh yang bawah. Dia terapung. Okay, levitate. Okay, dia terapung. So kesan yang sama dekat train tu. Okay, dia terapung. And basically macam si Kanshan ke apa semua, dia terapung tak adalah terapung beria tinggi tak. Beza dia like 1 cm Kalau ukur 1 cm tu, antara train dengan dia punya track ada 1 cm. 1 cm gap. So dia boleh bergerak without a friction. Tu maksud levitate. Dapat tak? Levitation tu maksudnya terapung lah. Terapung. Okay. Tapi benda tu hanya boleh berlaku dekat superconductor. Okay, superconductor. Okay, superconductor still being study. So benda tu masih lagi dikaji. So kita masih kaji lagi bahan. Itu chemistry lah, dia setengah kaji. Benda ni campur macam ni jadi alloy. So this alloy berapa dia punya critical temperature, dia nak cari which is tujuan dia adalah nak cari material that has a function of levitation in room temperature. So ada banyak sebenarnya kelebihan nak buat MRI and everything, so semua guna konsep yang sama. Okay, so that's why the reason for superconductor is it produce levitation, so less friction and it can move faster. So next, 8 short coach. Okay, kenapa nak pakai 8 gerabak pendek-pendek? Right corner. Betul, nanti kat corner. Okay, tapi macam nak tulis ayat dia? Easy to corner. Apa dia? Nak senang je tulis je. Easily move. So the train easily move. Okay. Around the curve. Curve track. Contohnya. Okay, kalau one long susah pula. Okay, so itulah dia punya ni. And last kali bagi tahu alasan yang sama. The most suitable train is L because the density is low, the shape is aerodynamic. Okay,
ikut ni lah. Right. So the material to build the body of a fast train is low density. Okay, the shape is aerodynamic. Material to make the electromagnet at the base is a superconductor. Okay, number of coach is 8. Ulang balik. So the answer for this question is L. Okay. Dapat tak? Dapat. Okay. So, dah tak ada? So tak keluar soalan ni. Sekejap. Oh, cikgu ni tak keluar gambar. Tak keluar gambar. Tak keluar gambar. Ada lagi? Pula tak ada. Sekejap. Okay. So, next one. Mana yang soalan dia? Ada soalan sebelum cikgu mana pergi hilang soalan dia ni? Alamak, apa soalan sebelum dia? Aduh, cikgu ada yang ni je. Okay. Mana soalan sebelum dia? Kejap, kita cari. Okay, so mana ke? Okay, kita cuba tengok. Okay, itu muka surat berapa? 45. 45. Okay, 45. 45 Oh yo, kita ada lagi. Oh, dia gambar, oh page sebelum tu gambar ni. Gambar kereta Okay, gambar kereta tu hilang. Okay. No worries. Benda boleh kasih settle. Okay, kejap. Cikgu buka dulu. Kat skrin korang jadi hitam Okay, kejap. Okay. Alright. So kita letak kat sini balik. Insert picture from file. Tada. Benda boleh kasih settle. Okay, so D. Diagram show a force acting on the car. Okay, by using force acting on the car, explain how the car can move with a constant velocity and acceleration. Okay. Right, so dia suruh guna force acting on the car. So maknanya kita kena guna perkataan ni. Okay, so first, terangkan macam mana dia boleh bergerak dengan constant velocity. And next one, macam mana dia boleh gerak dengan acceleration. Okay, so constant velocity, 2 marks. Okay, the car move with constant velocity. When engine thrust and drag force is the same. Yes, betul. When the engine thrust, okay. Thank you, tolong jawab.
when the engine thrust and drag is the same. Oh, nak sedap lagi apa tahu? When magnitude, tu yang betul punya, lebih tepat. When the magnitude of engine thrust and drag is the same. Tu buat satu markah. Markah kedua, the net force is 0. Okay. Acceleration pula. Okay, macam mana dia boleh accelerate? Okay, accelerate is when the engine thrust the engine thrust is bigger than drag. Okay, magnitude, yes, magnitude of engine thrust is bigger than the drag. Okay, so kalau lupa magnitude tu apa, magnitude tu sebenarnya nilai, value. Okay, engine thrust, magnitude of engine thrust is bigger than drag. Tapi tak habis lagi. Boleh juga tulis macam ni. The force is not in equilibrium. Okay, 4 markah. Okay. Ada sebarang soalan nak tanya yang tu? Okay, ada soalan? Tak ada? Okay, so habis lah kat situ 4 markah. Alright, next. So korang boleh nampak kat sini cara dia susun. Dia mula dengan soalan kira, lepas tu soalan esei, baru soalan yang 4 markah. Okay, sometimes dia buat soalan 4 markah, kira-kira, esei. So dia boleh tukar susunan tu. Okay, tak semestinya esei tu duduk ujung. Okay, dia boleh buat esei tu duduk mula-mula pun boleh. Okay, impulse and impulsive force. Okay, diagram show golf continue his swing after the golf ball has been hit. This action called follow through. Okay, bahasa Melayunya ikut lajak. Okay, basikal lajak. Okay, mungkin basikal lajak tu dia ambil inspirasi daripada impulsive force. Okay, the purpose of follow through is to increase the impulse acting on the ball. What is the meaning of impulse? Okay, impulse ada beza dengan impulsive force sebab impulse dia tak ada bahagi dengan time. So impulse is change in momentum. Okay, impulse change in momentum. Kalau impulsive force rate of change kena tambah. Rate of change of momentum. Okay, change momentum. Can be. Explain how follow through can increase the impulse acting on the ball. Okay, so bila explanation, korang boleh lukis, korang boleh bubuh formula, korang boleh terang. Explain dia tak ada tak semestinya kena tulis ayat je. Okay, so in this case, explain how follow through can increase the impulse. Okay, so impulse, formula for impulse is, contohnya impulse is FT. Okay, so follow through tu tujuan dia apa? Follow through will increase the time. Okay, the follow through will increase the time. Okay, sekejap. Apa ni? Okay, we increase the time, thus increase the impulse.
increase the impulse. Okay, tu yang increase the impulse tu letak sekali lah. Ujung sekali. Okay, kejap. Okay, impulse ada dua formula. The next formula is MV minus MU. Okay. So first, the follow through increase the time, increase the impulse. Okay, so boleh juga tulis yang does increase the impulse ni nanti dulu. Okay. The change in momentum. Baru letak tu ujung sekali. Okay, ada beza increase the time dengan increase the time of impact. Time of impact waktu dia sentuh bola. Time tu maksudnya waktu dia macam dia pukul tu, after that tu increase the time. Time of impact waktu dia sentuh bola tu baru panggil time of impact. So kat sini jangan tulis increase the time of impact. So, time impact salah nanti. Time of impact tu waktu dia pukul bola, and time of impact kita guna waktu kita terangkan impulsive force, bukan impulse. Okay, waktu kita terangkan impulsive force. Yap, satu lagi. Kenapa ada 4? Satu lagi apa? Satu perkara lagi. Okay. Satu je. Tak ada impulse, tak ada benda lain. Change momentum increase. Impulse increase. Okay, so yang penting bawah ni nak pilih yang mana. 4 flagpole, different specification. Okay, so nak pilih tiang yang mana. Okay, so ni baik, tak keluar dah. Baik. Oh, sudah. Hilang semua. Ada. Janganlah hilang. Okey, kat sini. Tiang mana yang kukuh. Okey. So ni style gambar dan ada ayat kat tepi. Ada dua-dua, gambar and also ayat. So kat sini dia kata you are required to determine the most suitable characteristic of flagpole that can withstand strong wind. Okay, so dia bagi dah aspek dia bagi density, flexible, maximum, height. Okay, so ada 4. So 4 tu mewakili 8 markah. Okay, kita cuba tengok mana dulu yang kita boleh pilih. Okay, so based on apa kita nak pilih dulu? Okay, contoh ini maximum tension of the string. Okay, maximum tension of the string. So cikgu buat ni lah. Buat sudut contoh. Ini sudut 45. Kalau gini sudut dia 60. Okay, contoh. Nak bagi nampak. So yang ini for example, if the string, okay, for example 2000,
Newton. So yang ini berapa? Fy ni berapa? Okay, so kita pun guna saw. Okay, nak nampaknya kaitan. Sin 60 opposite over hypotenuse. Dapat berapa? Cuba kira. 2000 sin 60. Dapat berapa? Nah, 2000 sin 60 dapat berapa? Okay. Anyone? Dapat jawapan tak? 2000 sin 60 dapat berapa? Okay, 1732. Okay, atas pula. Atas ni 1000. So, berapa yang ni? So, Fy 1000 sin 45. Okay. Berapa? 707.11. So, kita nampak ada beza dia punya force kat situ. Okay. So, dia ada beza force kat situ. Okay, so kat sini dia beritahu tak berapa berat tiang tu. Tak ada, dia tak ada bagi tahu. Okay. Alright. Tapi dia tak bagi tahu mass, tapi kita boleh cari mass sebab kita ada density. Density is mass over volume. Sebenarnya boleh carilah, tapi kita tahu kalau nilai dia tinggi, mass dia tinggi. So kita tak payah cari pun mass. Okay, higher density, higher mass. Okay, higher density, higher mass. Okay, so sekarang ni dia nak minta you are required to determine the most suitable characteristic of flag pool. Wait, hilang lagi. That can withstand strong wind. Okay, boleh tahan angin yang ni. Okay, so first kita kena pilih mana yang kita nak, yang kita rasa sesuai. Okay, mana korang nak buang? Okay, mana korang nak buang? Alright, yang ni last kita buat sikit. Mana korang nak buang? Okay, anyone with an idea? Nak buang mana? Kita nak dia pegang tiang tu kuat. Maknanya dia boleh bagi bigger force to that pool. So mana kita buang? So kita akan buang P dan juga R. Okay. And then kita pilih pula. Density of the pool, tiang yang 900 density dia ataupun tiang yang 1500. And then flexible dia yang high flexibility ke yang low flexibility. Okay, tinggal dua pilihan. Kita nak pilih yang mana? Okay, the most suitable is S. Oh, ya ke S? S berat ni. Q. Higher density, bigger mass. So kita pilih mana? Kita pilih Q, ringan. Okay, so density kita bagi tahu low. Kenapa low? Lower mass. Okay. So, tapi lower mass nampak nanti senang pula kena tolak dengan angin . Okay, tapi flexibility of the pool, flexible. So flexible maksudnya kalau angin tolak pun dia just goyang lah. Dia tak adalah patah. Okay, dia flexible. Okay. So higher flexibility, high can
Can move in direction of wind. Can move in direction of wind. Memanglah angin tolak memang gerak. Tapi kenapa kita nak high flexibility? Can withstand the force from the wind without break. Without break tanpa patah, tanpa dia patah. Okay. So maximum tension, high, bigger force to retain the pull. Okay. Tu satu lagi apa? Kat ni sudut. Bigger angle. Kan, satu lagi apa? Last kali yang dia minta. Tension dah. Hilang pula dah. Dia minta apa satu lagi? Flexibility. The height of string to the pull. Okay, higher the height of string. Okay, last kali adalah height of string. So height of string higher. So kenapa higher? Bigger force. Sama juga reason dia. To retain the pull. Or to maintain the position of pull pun boleh juga. To retain the pull, to maintain the position of pull. Okay, height of the string higher. Maximum force bigger, density low. Ni high dah. Height of the pull. Okay, thank you. Thank you, Cik. Tak perasan di Karina tulis. Okay, height of the pull higher. Height of the pull pula. Height of the string kan? Height of the string. Okay, height of the string dia letak higher, bigger force. Maximum tension tu pun boleh juga bigger force. Another thing mungkin boleh tulis yang maximum tension tu does not easily break pun boleh juga. Maksudnya maksimum dia sampai 2000. So dia masih lagi boleh pegang pull tu. Okay, so maximum tension boleh juga tulis does not easily break ataupun putus. Okay, density untuk stabilize the flag. Okay, cikgu tak boleh ke kalau nak letak reason dia untuk stabilize the flag? Dekat mana? Reason yang mana? Reason yang maximum tension ke yang height of string? To stabilize the flag. Stabilize the flag boleh? Acceptable? To stabilize the flag acceptable? Boleh terima? Untuk menstabilkan tapi tak boleh stabilize the flag. Stabilize the pull. Okay, kita bukan nak stablekan dia punya bendera. Kita nak stablekan tiang bendera. Okay, stabilize the pull. Bendera tu memang confirm berkibar, tak payah stable kan. Dia memang gitu. Okay. Okay, stabilize the pull. Boleh terima. Bigger force, low density, lower mass. Okay, can withstand the force from the wind without break. Okay, itu dia punya jawapan. Habis. Alright. Okay, ada sebarang soalan untuk yang ni? Kalau tak ada, cikgu stop share dulu. Tak ada. Tak ada. Okay. So kita ada apa lagi? Kita tinggal sikit gini. Alamak. Macam tak sempat. 1, 2, 3. 3 je lagi. 2 lagi soalan. Kita pula. Okay. So esok
kita start buat new chapter, nanti cikgu sendkan. Sebab kalau boleh kita nak cover, because korang balik KYS, balik sekolah ada exam. So kita and exam tu cover topik form 4 dengar ceritanya. Itu pun based on your parent punya ni lah. So nanti kita cuba bagi habis dulu. Alright, so itu sahajalah untuk hari ini. Okay, so cikgu stop dulu sebab mungkin korang ada kelas after this. So sempat rehat kejap. Kita jumpa esok Esok ke lusa tak? Okay, nanti kita tengok balik dalam jadual. Cikgu check balik jadual baru. Okay, so jumpa korang lagi. Okay, so selamat berehat semua. Assalamualaikum. Bye, cikgu. Thank you. Welcome, Thank you, cikgu. welcome. Cikgu, Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama Nazmi. Waalaikumsalam.